pencipta Al-Quran, sahabat-sahabat jannah yang setia. Terima kasih kepada grup Gema Nur Iman, tim pengurusan Gema Nur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Puan Rosniati binti Mansur, barisan AJK-nya serta para sahabat jannah. Jadi untuk memberkati majlis pada malam ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa para jemaah yang dikasihi diingatkan supaya menjaga adab dalam Google Meet, mohon offkan mikrofon supaya tiada sebarang gangguan ketika kuliah sedang berjalan. Sekiranya ingin membuka kamera, hendaklah berada dalam keadaan menutup aurat dan beradab sopan. Dan sekiranya ingin mengajukan sebarang soalan, hendaklah kemukakan soalan di penghujung kuliah atau sekiranya ustaz membuka ruang untuk bertanya. Semoga majlis kita dapat berjalan dengan lancar dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada pengacara majlis yang saya hormati Puan Rosniati binti Mansur bersama pimpinan Gema Nur Iman, para asatizah, hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala berdapat kita bersama pada malam ini bagi membincang tajuk hak-hak wanita dalam undang-undang keluarga Islam di Malaysia. Terlebih dahulu saya mohon jutaan kemaafan sebab malam tadi sepatutnya kuliah tauhid kita saya tak dapat bersama pada saat-saat akhir. Walaupun pada mulanya saya dengan telah minta dengan Puan Rosniati untuk ditakhirkan slot saya kepada 9.15 malam tadi, namun oleh kerana urusan yang tak dapat dielakkan maka terpaksa dibatalkan. Saya mohon banyak-banyak maaflah pada hadirin hadirat sekalian. Jadi menyambung kembali pada malam ini berkaitan dengan hak-hak wanita dalam undang-undang keluarga Islam di Malaysia. Malam ini insya-Allah kita akan menyentuh berkaitan dengan fasah, dengan memfasahkan ataupun membubarkan perkahwinan, ataupun dalam kalau kita rujuk dalam kitab-kitab Arab, kitab Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, iaitu At-Tafriq bil Qada, iaitu pemisahan kehakiman, ataupun membubarkan perkahwinan dengan perintah hakim ataupun qadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan fasah ini yang diambil dalilnya daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Qala Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in imra'atun khafat min ba'daha nushuzan aw i'rada fala junaha 'alayhima ay yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Ayat 128 daripada surah An-Nisa yang bermaksud, dan jika seseorang perempuan bimbang suaminya akan nusyus,
atau tidak melayaninya, maka kedua-duanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia sememangnya mempunyai tabiat yang kedekut. Dan jika kamu memperbaiki pergaulan dengan isterimu dan memelihara dirimu daripada nusyus dan melakukan kezaliman, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha teliti terhadap apa yang kamu lakukan. Jadi dalam ayat 128 surah An-Nisa ini disebut jika seorang perempuan bimbang suaminya akan nusyus, ya. Macam mana pula suami itu nusyus, ya? Jadi maksud nusyus di sini ialah nusyus bagi pihak suami ini, iaitu jika suami itu bersikap kasar, dalam tafsir ini disebutnya, jika suami itu bersikap kasar terhadap isterinya, ya, tidak mahu menggaulinya, ya, menunaikan nafkah batin lah, ya, dan tidak mahu memberikan haknya, ya, memberikan nafkah dan sebagainya, ya. Itu nusyus di pihak suami, ya. Ni ayat ni ada kaitan dengan fasah yang akan kita bincang nanti, ya. Dan dalam surah yang sama, ayat 35, ya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Yang bermaksud, dan jika kamu bimbang terjadi salah faham antara kedua-duanya, maka kirimlah seorang orang tengah daripada keluarga lelaki dan seorang tengah daripada keluarga perempuan. Jika kedua-duanya orang tengah bermaksud untuk mendamaikan, nescaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Ayat ni telah kita rujuk dalam sewaktu kita membincangkan berkaitan dengan perceraian melalui hakam tempoh hari. Tetapi sebenarnya ia juga ada kaitan dengan hukum fasah perkahwinan. Kalau kita melihat dalam kitab Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, berkaitan dengan fasah ini ataupun at-tafriq bil qada, pemisahan melalui membubarkan perkahwinan melalui dengan perintah hakim, hakim yang membubarkan perkahwinan itu maksudnya, dengan sebab-sebab yang tertentu. Dalam kitab Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah ini disebutkan, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Kata musannif, wa innama ja'ala al-islam lil mar'ah haqquha al-mashru'u fil mutalabah bit tafriq bainaha wa baina zawjiha idza kanat hunaka daruratun taqtadi dhalik wa awjaba 'ala al-qadi ay yarfa'a anha az-zulmu al-waqi' 'alayha. Apa maksud dia? Dan sesungguhnya Islam telah menjadikan bagi perempuan itu hak-haknya, yang telah disyarakkan, al-masyru', yang telah disyarakkan, yang telah dimaktubkan dalam hukum syarak, bagi menuntut bitafriq, penceraian ataupun pembubaran perkahwinan di antara isteri itu dan suaminya, jika idza kanat hunaka darurah, jika di sana terdapat darurah, darurat dah, darurah ataupun ini bahasa Melayu pun dipanggil darurah juga, yang cenderung ataupun yang berlaku, yang membolehkan mahkamah ataupun qadi memisahkan mereka. Itu maksudnya. Jadi jika berlaku demikian, wa aujaba 'alal qadi, maka jika berlaku begitu, bila berlaku darurah itu ataupun darurat kepada isteri ini tadi, wa aujaba 'alal qadi, maka wajib atas hakim ataupun qadi untuk
ayyarfa'a, untuk menghilangkan daripadanya, anha, daripada isteri tadi, az-zulmu. Darurah ni juga maknanya kezaliman lah. Sama ada darurah ataupun darurat ini berbentuk fizikal, ya, sama ada gagal memberi nafkah, memukul dan sebagainya, itu fizikal. Ataupun yang berbentuk mental, deraan mental, itu pun darurah juga ataupun darurat juga, ya, kezaliman kepada pihak isteri, itu dipanggil, ya. Ini wajib atas hakim ataupun qadi untuk mengangkat ataupun menghilangkan kezaliman itu, yang berlaku ke atas isteri tersebut. Ini yang disebut sedikit, saya petik sedikit daripada kitab Al-Ahwal Al-Syakhsiyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad Mahmud At-Tantawi, ya, ataupun Imam At-Tantawi, ya, dalam kitabnya. Jadi kita balik kepada fasah ini, ya. Jadi dua ayat yang saya sebutkan, yang saya bacakan tadi, dalam Suratul Nisa ayat 128 dan juga ayat 35, ya. Sebenarnya ayat ini memerintah kepada suami, untuk memelihara hak-hak isteri ini, ya, memberikan nafkah, ya, menjaga isteri dengan baik dan sebagainya, ya, memelihara hak-hak wanita dan menolak apa-apa bahaya ataupun kemudaratan itu. Ad-daruratu yuzal, kemudaratan itu hendaklah dihilangkan. Itu dalam kaedah fiqhnya, ya. Maka syariat Islam, ya, membolehkan wanita yang baligh memfasahkan nikahnya. Ya, jika berlaku, dan disebut dalam Al-Ahwal Syakhsiyah yang saya petik tadi daripada karangan Al-Imam At-Tantawi tadi, ya, Muhammad Tantawi tadi, yang menyatakan jika berlaku kemudaratan kepada isteri itu tadi, maka isteri boleh mengadu kepada qadi ataupun kepada mahkamah, ya, atas apa-apa kezaliman ataupun kemudaratan yang berlaku ke atasnya, dan wajib atas hakim tadi, ya, meneliti kes itu. Maknanya jika sabit darurat itu yang berlaku, kezaliman ataupun darurat itu ke atas isteri, maka apabila diminta oleh isteri tadi, maka wajib bagi hakim atau mahkamah menghukumkan, ya. Dengan bukti yang didatangkan lah, dengan bukti-bukti yang didatangkan oleh pihak isteri, bersama saksi-saksi, ya. Jadi syariat Islam membolehkan wanita yang baligh memfasahkan nikahnya dengan perantaraan qadi atau hakim mahkamah. Jika suaminya tiada kuasa memberi kepada isterinya yang tersebut di bawah ini, kerana papanya, ini bab nafkah lah. Yang pertama, yang darurah tadi ni, yang darurat ataupun kezaliman ke atas isteri tadi. Yang pertama, tiada kuasa memberi belanja makan minum, tak dapat nak beri nafkah. Saya pernah kongsikan dengan hadirin hadirat sekalian dahulu, dalam bab nafkah ini, perceraian yang berlaku di mahkamah pada hari ini, 70% daripada kes-kes perceraian yang berlaku lah, di mahkamah pada hari ini adalah berpunca daripada kegagalan atau kecuaian suami memberi nafkah, ya. Ini sebab ini sebab-sebab yang membolehkan isteri menuntut fasah di mahkamah, ya. Yang pertama apa tadi? Tiada kuasa memberi belanja. Maknanya tak mampulah. Sama ada hilang kemampuan ini berlaku di pertengahan perkahwinan ataupun di awal perkahwinan lagi, ya. Bila berkahwin contohnya, ingatkan suami ini boleh beri nafkah, rupanya suami ini tidak mampu memberi nafkah, makan minum, ya. Asyik isteri je keluar duit, contohnya lah, ya. Nak beli barang rumah, beli barang makan, ya, bayar sewa rumah dan sebagainya, ya. Ini suami tak mampu, ya, memberi belanja makan dan minum. Yang kedua, tidak mampu memberi pakaian yang layak dan patut. Ini yang kedua, pakaian yang layak dan patut bagi suami isteri. Ini pun termasuk dalam nafkah yang wajib disediakan oleh pihak suami, ya.
Yang ketiga, tidak dapat mengadakan rumah kediaman, tempat kediaman yang patut. Ya. Ini tiga ni. Ya. Tiga ni kalau mengikut pandangan jumhur, apabila yang disebut nafkah zaujiyah tadi, iaitu nafkah kepada isteri tadi, ada tiga ni lah. Ini jumhur. Apa maksud jumhur? Ataupun ittifaq para ulama, bersepakat para ulama dan pandangan jumhur, tiga perkara ni wajib bagi suami lah. Ya. Belanja makan minum, pakaian yang layak dan patut bagi isteri, dan yang ketiga mengadakan rumah tempat kediaman yang patut. Apa maksud rumah tempat kediaman yang patut? Nanti kita akan tengok kes-kes yang diputuskan oleh mahkamah lah. Ingat sebahagiannya saya dah sentuh waktu kita bincang berkaitan dengan kes taklik kan. Kes taklik di mana suami hanya mampu menyediakan bilik sewa saja, ya. Bila bilik sewa tak ada bilik air, kan, tak ada tempat nak masak, itu kediaman tak patutlah tu, ya. Jadi saya ingat nanti kita akan pergilah kepada kes-kes yang diputuskan oleh mahkamah syariah, ya. Bagaimana hakim mengulas dalam kes-kes tertentu, sebagaimana yang sepatutnya menurut hukum syarak, macam mana rumah yang sepatutnya disediakan, ya. Yang mana sekurang-kurangnya ada keperluan asas lah, ya. Ada bilik tidurnya, ada tempat nak memasak, ada bilik airnya, ya. Itu yang keperluan asas, ya, bagi sebuah rumah yang layak lah, tempat kediaman yang sepatutnya disediakan, ya, kepada isteri, ya. Kemudian yang keempat, tiada kuasa membayar maharnya yang tunai, ya, sebelum bersetubuh. Ini pun disebut, ya. Ini sebenarnya membayar mas kahwin, ya. Mas kahwin ni, ya, tak mampu bayar, ya, ya. Sebab nak wajib ataupun datangnya hukum wajib nafkah ke atas isterinya ialah apabila isteri tadi menyerahkan dirinya kepada suami, ya. Maknanya disetubuhilah, ya. Maknanya isteri tadi menyerahkan dirinya untuk melakukan hubungan kelamin, ya, dengan suaminya. Itu syarat wajib nafkah. Tetapi sebelum itu suami tadi mestilah menunaikan mas kahwinnya. Itu hak isteri pula, ya. Mas kahwin itu, ya. Jika isteri tadi tak mampu nak membayar mas kahwin, ya, sebelum daripada berlakunya hubungan kelamin tu, isteri boleh menuntut fasah. Kecualilah kalau isteri redha ataupun menghalalkan, ya, dan sebagainya, ya. Jadi semua perkara yang disebut tadi ni, ya, memberi belanja makan minum, pakaian yang layak, rumah tempat kediaman yang patut, ya, telah bayar mas kahwin dia, ya. Semua perkara yang disebut ini, ya, yang di atas ini, tidak boleh difasahkan nikah selagi belum dibicarakan dan diputuskan oleh qadi, ya, ataupun hakim mahkamah, iaitu mengikut qaul Imam Syafi'i yang mu'tamad, ya, qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Ini maknanya, ya, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, kita jangan biarkan perkara ni berlaku, ya. Nak sabitkan fasah ini, sama ada suami tak bagi nafkah ke, sama ada suami tidak menunaikan haknya ke kepada isteri, ya, selagi mana tak dibawa perkara ini ke mahkamah untuk diputuskan oleh hakim, ya, ataupun qadi di mahkamah, maka tak ada apa-apa lah, ya. Jadi hak ini hanya boleh diputuskan di mahkamah, ya. Diangkat kepada mahkamah, difailkan kesnya ke mahkamah, ya. Dibicarakan dan barulah diputuskan, ya.
pihak-pihak memberi keterangan, saksi-saksi dipanggil, mahkamah berpuas hati atas keterangan. Bila mahkamah berpuas hati atas keterangan bahawa suami tidak menunaikan haknya dalam rumah tangga, barulah boleh disabitkan fasakh, ya, oleh mahkamah, ya, dan barulah boleh mahkamah itu memisahkan ataupun memfasahkan, ya, pernikahan suami isteri tersebut, ya. Ini mengikut pandangan qaul yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Maka apabila cukup syarat-syarat fasakh, iaitu si isteri tidak melakukan nusyuz, dan suami tidak mempunyai harta yang hadir ada bersamanya untuk menunaikan nafkah tadi, hendaklah qadi ataupun hakim itu memberi tempoh 3 hari. Ada bagi tempoh pula, ya. Kemudian selepas 3 hari, serta malamnya tiada juga kuasa suami mengadakan sekecil-kecil nafkah, iaitu separuh nafkah yang biasa, maka barulah qadi atau hakim tersebut memfasahkan nikah itu. Ini adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan Al-Baihaqi, iaitu sabda Rasulullah SAW, artinya telah bersabda Rasulullah SAW berkenaan seorang lelaki yang tiada dapat memberi nafkah kepada isterinya, hendaklah dipisahkan antara keduanya. Ini difasahkan pernikahan itu oleh hakim ataupun qadi, ya. Jadi maksud di sini hadirin hadirat sekalian, bila bicara itu pun masih lagi, ya, kalau kata bab nafkah tadi ni, dalam tempoh 3 hari itu suami masih tidak dapat lagi, memberikan nafkahnya kepada isteri, maka hakim bolehlah, mensabitkan fasakh tersebut, mensabitkan tuntutan isteri, untuk mohon fasakh tersebut dan memisahkannya. Cuma yang berlaku pada hari ini, oleh kerana biasanya tempoh bicara di mahkamah ni berjalan lama, bukan setakat 3 hari, mungkin 3 bulan, ataupun separuhnya mungkin ambil masa 6 bulan, ataupun mungkin ambil masa mungkin kadang-kadang bila kes ni berlawan, berlawan ni, bila isteri ambil peguam, suami pun ambil peguam, berlaku banyak saksi dipanggil, banyak keterangan, ada soal balas, soal semula dan sebagainya, maka dia ambil masa mungkin lebih daripada 6 bulan, untuk diselesaikan, jadi bila sabit ni, bila mahkamah berpuas hati, mahkamah akan sabitkan, bila mahkamah sabitkan tuntutan isteri, maka hakim akan memfasahkan pernikahan, berkaitan dengan hadis tadi, walaupun Ibnu Al-Qattan berpendapat bahawa hadis ini dhaif atau lemah, tetapi telah dikuatkan oleh perbuatan Sayyidina Umar bin Khattab, Ali bin Abi Talib dan Abu Hurairah yang telah menggunakan hadis ini dalam menjalankan hukum fasakh. Dari kerana itu Imam Syafi'i telah mengambilnya sebagai dalil fasakh, berkaitan dengan kegagalan suami, memberi nafkah. Nanti kita tengok peruntukan undang-undang ni. Saya menyebutkan, saya mulakan ni dengan kita membahas daripada segi hukum syarak dulu, ikut pandangan mazhab, mazhab kita bagaimana, yang dibahas dalam kitab-kitab fiqh, Jadi kita dalam mazhab Syafi'i ni, kegagalan suami memberi nafkah ini antaranya lah menjadi sebab utama lah, sebab utama isteri boleh memohon fasakh di mahkamah. Jadi ketika menjatuhkan hukum fasakh itu, hendaklah qadi atau hakim mengatakan lafaz. Dia ada lafaz dia. Macam mana lafaz hakim? Aku fasahkan nikahnya. Biasa yang lengkapnya hakim akan sebutlah. Yang pertama sekali, bila hakim nak jatuh hukuman ni,
maka hakim akan sabitkan dulu, ya. Sabata indi kaza wa kaza, ya. Ini dalam tertib hakim sebelum jatuh hukum, ya. Yang pertama, hakim nak sabit dulu, kena sabitkan dulu, ya. Ya, setelah mendengar keterangan kedua belah pihak, ya, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan setelah mendengar hujah, ya, kedua belah pihak di hadapan mahkamah, maka mahkamah pada hari ini berpuas hati. Ya, contohnya, ya, bagaimana hakim buat sabitan. Ya, berpuas hati bahawa, ya, pihak suami telah gagal, ya, menunaikan kewajipan nafkahnya kepada pihak isteri berdasarkan hukum syarak, contohnya, ya. Maka dengan ini mahkamah mensabitkan, ya, tuntutan pihak isteri di bawah peruntukan undang seksyen berapa-berapa, itu contohlah, ya. Selepas itu barulah hakim akan melafazkan fasah itu, membubarkan perkahwinan kedua pihak itu, ya. Maka hakim akan sebut, aku fasahkan nikahnya sikulan bin sikulan dengan isterinya sembilan-sembilan, ya, bermula daripada hari ini, ya. Kemudian hakim akan perintah supaya pihak isteri beriddah, ya. Nah, itu yang biasa berlaku di mahkamah, ya. Demikian juga si isteri hendaklah berkata seperti itu juga ketika memfasahkan nikahnya dengan syarat dia diberi izin oleh qadi itu, kerana qadi atau hakim sajalah yang boleh memfasahkan, ya, nikah, ya, mengikut mazhab Syafi'i. Nah, ini kalau mahkamah nak beri kuasa kepada isteri tadi, ya, untuk memfasahkan pernikahan tersebut, ya, untuk lafaz lah, ya. Tapi kebiasaannya hakim sajalah, ya. Menurut mazhab Hanafi, ya, mazhab Hanafi berpendapat bahawa qadi ataupun hakim tidak boleh menceraikan wanita yang mengadu kepada suami bahawa suaminya tiada kuasa memberi nafkah kerana papanya, ya, tak mampu beri nafkah. Tetapi seorang qadi boleh memberi izin kepada si isteri supaya berhutang kepada orang lain atas nama suaminya yang wajib membayar hutang itu apabila ia mampu dan mempunyai wang. Ini pendekatan mazhab Hanafi, ya. Ya. Dan jika si isteri itu gagal memperoleh hutang, maka hendaklah qadi itu memerintahkan kerabat suami yang wajib memberi sara hidupnya sekiranya suami itu tidak hadir, ya, sebagai hutang, ataupun suami tidak hadir sebagai hutang atau suami yang tersebut. Tetapi jika si kerabat itu enggan memberi pinjam nafkah tersebut kepada si isteri, maka wajib atas qadi itu menahannya di dalam penjara sehingga ia meminjamkan nafkah itu kepada si isteri, ya. Ini pendapat mazhab Hanafi, ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 280, dan jika orang yang berhutang berada dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai ia senang mampu. Ini pendekatan mazhab Hanafi. Maknanya dalam mazhab Hanafi, bila bila isteri mengadu kepada mahkamah, ya, suami tak mampu bayar hutang, bayar nafkah, maka tak boleh fasah lagi, ya, sehingga dibenarkan isteri tadi ni berhutang, tetapi hutang ni diletak di atas nama suami, ya. Kalau tak dapat juga, maka diambil ataupun hutang tersebut ditanggung oleh kerabat ataupun kaum pihak ahli keluarga di pihak suami tadi, ya. Sehingga boleh pula suami ni dipenjara. Ini peruntukannya, ada juga peruntukan ni, ya. Kalau sengaja suami ni tak mahu bayar nafkah setelah diperintah oleh mahkamah, suami boleh dipenjara, ya. Boleh dipenjara kalau gagal memberi nafkah ni, ya, sebenarnya, ya, ada peruntukan undang kita, ya. Jadi kalau mazhab Syafi'i tadi ni, bila suami gagal memberi nafkah ataupun cuai beri nafkah, maka mahkamah boleh terus sabit. Tetapi mazhab Hanafi tidak, ya. Dia memberi pendekatan jalan yang lebih luas lagi lah, ya. Boleh hutang, ya, dan tanggungjawab kaum kerabat, ya, dan sehingga boleh suami tadi dipenjara, ditahan, ya.
Kadang-kadang ada juga yang pihak suami ni yang bukan tak ada duit, bukan tak ada duit tetapi cuai, Ni bagi kadang-kadang wanita ni tak tahu hak dia, dia tunggu lepas cerai baru nak tuntut nafkah. Sebenarnya dalam tempoh apa maksud perkahwinan itu dibubarkan. Dibubarkan tu maksudnya dipisahkan lah. Saya menjawab dulu persoalan yang ditimbulkan ni. Apa maksudnya pembubaran perkahwinan tadi? Dia istilah pembubaran perkahwinan ni adalah istilah umum. Maknanya perkahwinan itu dibubarkan sama ada dengan cerai biasa. Pembubaran tu istilah umum. Istilah yang lebih khusus ialah banyaklah. Pembubaran perkahwinan ini maksudnya dia tajuk besar dia. Tajuk kecil dia apa? Cabang dia cerai biasa di hadapan mahkamah. Cerai melalui taklik, apa lagi? Cerai melalui li'an, ada boleh juga. Apa lagi? Cerai melalui fasah. Cerai lafaz cerai di luar mahkamah dan kemudian disabitkan ataupun disahkan oleh mahkamah, boleh. Cerai tebus talak, itu semua cerai, jenis-jenis cerai. Semua jenis-jenis cerai ni tajuk umum dia ialah pembubaran perkahwinan. Boleh jelas okey, saya sambung balik tadi berkaitan dengan nafkah tadi. Jadi hadirin hadirat sekalian, sebenarnya dalam bab nafkah tadi ni tak perlu tunggu bercerai baru nak tuntut nafkah. Sebenarnya sepanjang tempoh perkahwinan, jika suami cuai ataupun gagal beri nafkah, sengaja tak mau bagi nafkah, bukan tak ada duit, suami kata kau pun kerja, dia kata, pakailah duit kau, contoh, walhal suami wajib ni menafkahi isteri, maka isteri boleh mengadu kepada mahkamah, boleh. Tetapi kalau boleh janganlah terus ke mahkamah. Itu yang mahkamah jam tu, hadirin hadirat sekalian, terlalu banyak kes di mahkamah ni. Kalau boleh diberunding, berundinglah dulu. Sama ada perundingan keluarga atau tak dapat perundingan keluarga, pergilah mengadu ke Jabatan Agama. Ada kaunseling di Jabatan Agama. Boleh mengadu, boleh dirundingkan di Jabatan Agama. Kalau tak selesai juga, barulah pergi ke mahkamah. Boleh, dalam tempoh perkahwinan. Walaupun tak bercerai lagi, suami ni kedekut sangat, contohlah, kedekut sangat, berkira sangat tentang nafkah ni, boleh dapatkan perintah mahkamah supaya mahkamah perintah suami tadi ni untuk bayar nafkah, sama ada bulanan ke, mingguan ke, sebab sebenarnya nafkah ni, nafkah isteri ni, kalau ikut hukum syaraknya wajib tiap-tiap hari, tapi kalau nak bagi tiap-tiap hari teruklah suami ni kan, biasanya dibagi lamsam lah setiap bulan, biasanya suami peruntukkan nafkah isteri dan juga nafkah rumah tangga ni biasa secara bulanan, dapat gaji bagi terus lamsam kepada pihak isteri, untuk beri makan apa yang sepatutnya lah, bayar itu bayar ini dan sebagainya, ini kebiasaan. Tapi kalau kata isteri ni, suami tadi ni memang ada masalah, cuai ataupun kedekut dan sebagainya, boleh minta perintah mahkamah, tak semestinya tunggu perceraian, Jadi bila suami tadi ni gagal, itu boleh tuntut fasah lah, Itu tadi yang berkaitan dengan boleh hutang tadi itu dan sebagainya, dan tanggungjawab kaum kerabat tadi itu untuk membantu, sehingga juga mahkamah boleh tahan suami tadi di penjara sehingga dia memberikan hak nafkah pada isteri dia. Itu pendapat daripada mazhab Hanafi. Pandangan mazhab Maliki berpendapat bahawa si isteri berhak mendapat talak menerusi qadi, tuntut fasah, jika suaminya yang tiada kuasa memberi nafkah kerana papanya
Yang hadir bersama isteri, sama ada suami tadi hadir bersama isteri ke mahkamah, atau ghaib, suami tak boleh dikesan lagi. Tetapi tiada mempunyai harta yang boleh diambil oleh qadi untuk diberikan kepada isterinya sebagai nafkah jika ia tidak apa-apa, berdasarkan kemudaratan yang ditanggung oleh isteri. Jadi maksudnya dalam pandangan mazhab Maliki ni, bila isteri file kes di mahkamah, waktu bicara sama ada sebab nafkah tadi ni, sama ada suami hadir ataupun suami itu tak hadir, ghaib tadi kan, tak dapat dikesan, suami pun dah huyup ke mana dah, tak balik-balik, tak bagi nafkah. Dalam pandangan mazhab Maliki ni menarik sedikit pada saya, sebab mahkamah kalau boleh kena cek ada tak harta peninggalan suami tadi ni. Nah, kalau dia ada contohnya apa ni, rumah sewa lah contoh, rumah sewa, Jadi kalau kata orang yang menyewa rumah tadi ni selama ni sewa tu pergi terus kepada suami, mahkamah boleh perintah, mulai bulan depan mahkamah perintah hasil sewa ni diberi kepada pihak isteri sebagai nafkah daripada pihak suami. Kalau rumah tu milik suami itulah. Ini pandangan mazhab Maliki. Kalau tak ada, barulah boleh diteruskan kifasah itu. Jadi sebab apa? Sebab yang mudaratnya tadi tak ada nafkah. Tak ada nafkah. Dalam konteks ni nafkah zahir lah, makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Kita rujuk di sini, dalam buku yang diterbitkan, yang dikarang oleh almarhum Profesor Ahmad Ibrahim tadi ni, yang saya rujuk ni, dia memetik undang-undang di Mesir, yang dikeluarkan pada 12 Julai 1920, saya bacakan, undang-undang di Mesir. Ini yang antara yang kita adaptasi lah di Malaysia. Apabila suami tidak berdaya ataupun sukar memberi nafkah kepada isterinya, maka hendaklah dilihat. Jika ia mempunyai harta yang nyata, hendaklah ia dihukum oleh qadi membayar nafkah itu daripada hartanya tersebut. Ini mahkamah boleh perintah tadi. Macam saya sebut, saya beri contoh rumah sewa milik suami tadi kan. Tetapi jika ia tidak mempunyai harta yang nyata, sedangkan dia tidak mahu mengatakan adakah ia tidak berdaya, sukar atau mampu, senang, bahkan dia berdegil tidak mahu memberi nafkah tersebut, maka hendaklah qadi menceraikannya, memfasahkannya dengan serta-merta. Ini undang-undang di Mesir. Hampir sama dengan kita lah ni, undang-undang kita. Dan jika dia mendakwa bahawa dia tidak berkuasa membayar nafkah, maka hendaklah dilihat. Jika dia tidak dapat membuktikannya, hendaklah dia diceraikan dengan serta-merta. Dan jika ia dapat membuktikannya, hendaklah ia diberi tangguh selama tidak lebih daripada sebulan. Ini undang-undang Mesir. Maknanya dia beza tu. Maksud di sini undang-undang Mesir ni, kalau maknanya bila bicara tu, mahkamah tanya suami ni, betul ke kau tak mampu beri nafkah? Datangkan bukti. Jadi suami gagal mendatangkan bukti, dia tak mampu. Maknanya dia nak mengelak lah maksudnya tu. Nak mengelak beri nafkah. Maka mahkamah boleh fasahkan nikah tu serta-merta. Ni undang-undang Mesir. Kalau dia kata maknanya bila hakim tanya, betul ke kau tak mampu? Betul, dia tunjuk bukti. Contoh slip gaji lah, tinggal RM19.90, contoh lah. Slip gaji, nak bagi nafkah apa? Tetapi peruntukan di Mesir ni, dia bagi tempoh sebulan. Okey, tak apa. Dalam tempoh sebulan, tengok kau boleh bagi nafkah ke tak boleh bagi nafkah. Jadi,
Jika dia tidak kuasa memberi nafkah dalam tempoh itu, maka hendaklah diceraikan. Kalau dah sebulan mahkamah tangguh tak dapat juga bagi nafkah, maka mahkamah akan ceraikan, ya. Pisahkan ataupun bubarkan perkahwinan itu, dengan perintah mahkamah, ya. Ini undang-undang di Mesir, ya. Jadi di Mesir ni, Mahkamah Syariah di Mesir biasanya mengamalkan pendapat mazhab Abu Hanifah, ya, Imam mazhab Hanafi, ya. Ini sebelum 12 Julai 1920, ya. Akan tetapi pihak yang berkuasa di Mesir telah meninggalkan mazhab Abu Hanifah yang dianutinya dan mengamalkan pendapat mazhab Maliki, ya, dalam perkara ini kerana menghilangkan kemudaratan tersebut. Ya, di samping ia juga bersetuju dengan mazhab Syafi'i pada ideologinya yang umum, iaitu memisahkan isteri daripada suaminya dengan sebab papanya tak mampu bayar nafkah tadi, ya. Yang dinamakan fasah pada mazhab Syafi'i dan talak pada mazhab Maliki, ya. Maka mazhab Syafi'i fasah itu bukan talak. Pada mazhab Syafi'i kita fasah lah. Talak, ya. Talak ataupun cerai ini suami lafaz. Fasah ni hakim yang lafazkan, ya, yang memisahkan, ya, suami isteri tersebut, ya. Itu beza mazhab kita dengan mazhab yang lain, ya. Walaupun nanti bila kita lihat nanti, ya, saya belum membacakan lagi, ya, peruntukan undang-undang di Malaysia ni. Sebenarnya peruntukan undang-undang kita mengambil kira pandangan mazhab-mazhab ni, ya. Mazhab Maliki, mazhab Hanafi dan sebagainya, ya. Mazhab Hambali dan sebagainya lah, ya. Okey, kita tengok di sini, ya, segi hukum syarak, ya. Menurut pandangan mazhab Syafi'i ni, apa sebab boleh isteri ni tuntut fasah, ya? Ada 7 perkara pada pandangan mazhab Syafi'i. Yang pertama, jika suami lah ni, ya, gila yang berkekalan atau sekejap-sekejap, ya. Dah tak siuman terus ataupun kejap-kejap tak siuman, kejap-kejap tak siuman, ya. Kejap-kejap gila, ya. Ni boleh jadi sebab isteri boleh mohon fasah di mahkamah. Yang kedua, penyakit kusta, ya, penyakit kusta, ya. Yang ketiga, penyakit sopak, ya. Yang keempat, ya, ratqa, ya, tertutup tempat jima' bagi perempuan dengan daging. Ni maknanya suami pula boleh mohon fasah jugalah, ya. Kalau, ya, isteri tadi ni tidak boleh disetubuhi akibat daripada tertutup, ya, alat kelamin isteri tadi ni dengan sebab tumbuh ketulan. Kalau dalam kitab fiqh kita tu tengok disebut sini ratqa, ya, tertutup dengan daging. Satu lagi yang kelima dipanggil qarna, ya, tertutup tempat jima' bagi perempuan dengan sebab ada tulang, ya. Hadirin hadirat sekalian, yang hebatnya ulama terdahulu ni telah menulis sebab-sebab boleh fasah ni dah ratusan tahun, ya. Tetapi hampir 30 tahun, ya, hampir 29 tahun dah saya beramal di Mahkamah Syariah ni, rupa-rupanya berlaku di zaman moden ni, ya. Tertutup kemaluan isteri dengan daging dan tulang ni dah berlaku, hadirin hadirat sekalian, ya. Dah berlaku, belum lama lagi, ya. Bila saya baca kitab fiqh ni dan menemui kejadian sebenar yang berlaku hanya beberapa tahun, ya, ke belakang ini, saya pun terfikir bagaimana para ulama terdahulu diberi ilham oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk menulis kitab-kitab fiqh ni, ya, alasan-alasan untuk membolehkan fasah nikah ini berdasarkan andaian, ya. Sebab waktu tu tak berlaku lagi, ya. Setelah ratusan tahun, kitab fiqh ditulis, berlaku pada zaman moden ni. Dulu tak pernah berlaku, tak pernah kita dengar,
Ya. Subhanallah, betul ya. Sekarang dah berlaku ni ya. Yang ditulis dalam kitab fiqh ratusan tahun dahulu, boleh fasah nikah ni akibat tak boleh bersetubuh, akibat ada daging, ada ketulan daging ataupun tulang ya pada kemaluan pihak isteri ya. Ataupun yang keenam, jab terpotong zakar bagi laki-laki ya. Tinggal setengah ya, contohlah terpotong, sama ada sebab kemalangan ataupun mungkin dari kecil memang dia lain daripada orang lain lah maknanya ya. Ya, tinggal setengahnya ataupun terlalu sedikit lah ya. Ni ada kecacatan yang berlaku sekarang ni pun memang banyak dah berlaku ni ya. Terpotong zakar. Ataupun yang ketujuh dipanggil unnah. Unnah ni maksudnya mati pucuk lah bagi laki-laki. Ini pun dah berlaku ya, dan saya sendiri pernah menghakimi kes di mana isteri ya mohon fasah akibat suami mati pucuk ya, lemah tenaga batin ya. Bagi kes ini pun kita mengambil pandangan mazhab tadi ni, maknanya kena tangguh ya, tangguh dulu, bagi peluang berubat dulu dan sebagainya ya. Kemudian bagi contoh tadilah ya, cuma saya nak berkongsi lah, ni di luar tajuk lah. Yang kemaluan pihak isteri tadi ni tertutup tadi ni ya. Apa yang menarik sekali ialah pengalaman saya lah ya. Satu hari saya didatangi oleh seorang yang saya kenal lah ya, sama mengaji di Kolej Islam Kelang dulu. Dia senior saya setahun ya. Dia datang jumpa saya, waktu tu saya jadi hakim di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, sebelah stesen kereta api dulu tu ya. Mahkamah yang lama dulu, sekarang mahkamah yang baru ni di Jalan Duta kan ya. Jadi bila datang saya tanya apa hal Syekh, dia kata saya tanya dia ni apa kata ada masalah, dia kata ya, dia nak mohon poligami. Dia kata mohon je lah, ada masalah, dia kata ya, boleh je mohon. Jadi saya tanya sebab apa nak mohon poligami ya, rupa-rupanya isteri yang ni terkena yang ni lah, salah satu tadi ya. Saya tak ingat sama ada sebab ada ketulan daging ataupun ketulan tulang tadi ni. Dia tak mau berpisah dengan isteri ni, tetapi dia nak mohon poligami sebab tadi itulah ya, tak boleh ya. Itu yang saya kata dah berlaku lah. Kitab yang ditulis oleh yang ratusan tahun dahulu berlaku dah zaman kita ni ya. Ini tujuh perkara. Ada yang angkat tangan ni nak tanya kan, Asia Hasan. Sila kalau nak tanya, sila. Siapa yang ingin bertanya boleh tanya terus dengan Ustaz. Saya baca dua masalah yang dalam chat room ya. Contohnya suaminya beli beras saja, manakala barang-barang dapur yang lain isteri yang kena beli, dan nafkah batinnya hanya sebulan sekali saja. Suami hendak buat hubungan kelamin dengan isteri sedangkan isteri berkehendak. Adakah boleh menuntut fasah walaupun isteri akur dan redha dan mengatakan tidak mahu menjadi isteri yang derhaka? Okey. Dia begini Pak, kita cerita nafkah zahir dulu ya. Yang pertama, hari ini suami isteri bekerja ya. Dunia hari ini suami isteri bekerja. Bila suami isteri bekerja ni, ada satu pandangan daripada ulama mutaakhirin, saya tak ingat ya, pandangan daripada ulama Mesir yang berpandangan bila suami isteri bekerja, maka isteri juga ada tanggungjawab untuk menyumbang kepada rumah tangga ya. Sebab ulama ini berpandangan, sebab apa dia kata? Sebab apabila isteri ini bekerja, maka dia telah menghilangkan
sebahagian tanggungjawab dia untuk melayani suaminya, masa dan sebagainya sebab bekerja tersebut. Maka isteri pun bertanggungjawab. Tetapi pada pandangan saya lah, hadirin hadirat sekalian, perkara ini tak boleh menghilangkan kewajipan suami untuk menunaikan nafkah zahir tadi ni kepada isteri mengikut kemampuan dan kadar yang sepatutnya. Mengikut, ingat, mengikut kemampuan dan kadar yang sepatutnya. Wajib tu sepatutnya tak hilang lah, sepatutnya. Kalau isteri nak tolong sikit-sikit tu, alhamdulillah. Tetapi kalau isteri pula yang lebih banyak menyumbang nafkah rumah tangga, tu tak betul lah tu. Ini pandangan ikhlas daripada saya lah. Jadi tanggungjawab memberi nafkah rumah tangga adalah tanggungjawab suami. Walaupun isteri hari ini bekerja, dia nak bantu sikit-sikit, alhamdulillah. Saya masa isteri saya bekerja dulu, saya minta halal. Sesekali teringat tu saya cakap dengan isteri saya minta halal. Abang minta halal lah segini, apa yang terlebih terkurang. Saya cakap dengan isteri saya, sebab takut tanggungjawab itu tak tertunai. Itu sepatutnya. Itu berkaitan. Cumanya kalau ada satu jalan lagi ialah persefahaman lah. Persefahaman antara suami isteri. Okey, abang bayar rumah, bayar kereta, apa lagi, beli kelengkapan asas rumah tangga, 3 contohnya. Isteri pula, contohnya lah, isteri bayar bil air, bayar bil elektrik, belanja anak sekolah. Contoh. Assalamualaikum Ustaz, mencelah sikit boleh? Boleh. Ya, sila. Kita boleh tak kena ke dia nak keluar rumah tu, dia minta izin apa tu, kita kena kacah sebab dia nak kerja tu. RM10 ke kali keluar ke, boleh tak Ustaz? Allahu Rabbi, okey. Saya ingat nak jawab tu lambat lagi tu sebenarnya. Terima kasih yang bertanya. Bab isteri ni bekerja. Dia ada satu kes yang menarik nanti saya nak kongsikan nanti, tapi bukan hari ni lah, tak sempat hari ni. Di tarikh yang lain, tentang hukum isteri bekerja ni. Disebut dalam kitab fiqh dibahas panjang ni, dalam bab isteri bekerja ni. Dia kalau isteri ni bekerja sebelum lagi berumah tangga tu, dan suami pun tahu, suami tahu isteri ni memang dah bekerja dah sebelum kahwin. Sebenarnya bila dah kahwin, tak boleh suami ni perintah isteri ni berhenti. Dari segi hukum dia sebenarnya. Nanti ada kes nanti saya kongsikan. Cuma Encik Sutera tadi kenakan syarat itu kena, saya ingat itu antara yang kita kena ambil kira lah tadi tu. Yang pertama nak tengok isteri ni sejak sebelum kahwin dah kerja ke belum. Itu kena ambil pertimbangan di situ. Kemudian kata hukum syarak, isteri ini ada keperluan untuk bekerja. Contoh sebab apa? Sebab suami tak mampu menampung sepenuhnya keperluan rumah tangga. Ada keperluan isteri tadi untuk bekerja. Itu pun hukum syarak ambil kira juga. Cuma nanti insya-Allah dalam kuliah akan datang saya akan kongsikan kes yang berkenaan, kes yang telah diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan. Saya ingat lagi nama kes itu, iaitu kes Norizam melawan Halim Azman. Ini kes yang sangat panjang nanti, dan dalam tu banyak dibahas tentang hukum hakam isteri bekerja tadi ni. Jadi untuk Encik Sutera dan juga hadirat sekalian, yang bab itu saya mohon tangguh dulu, nanti insya-Allah pencerahan yang lebih detail nanti saya beri dalam kuliah akan datang. Boleh ya? Minta maaf ya. Ada satu lagi soalan tadi ni. Kalau suami mati pucuk sudah bertahun-tahun, tapi isteri senyapkan saja sebab suami ada penyakit kronik yang biasa sekarang ini, macam mana Ustaz?
Dia beginilah ya, Puan Maimun ya, dan juga hadirin yang bertanya bab mati pucuk tadi ni ya. Sebelum tu saya habiskan sikit tadi ya, sebelum Encik Sutera potong tadi tu, saya bicara tentang persefahaman suami isteri tadi kan. Kalau ada persefahaman suami isteri macam saya sebut tadi ni, maknanya suami bayar sekian, isteri bayar sekian, boleh teruskan, tak ada masalah. Selagi itu adalah persetujuan bersama, persefahaman bersama antara suami isteri, boleh, tak ada masalah. Okey, balik kepada masalah mati pucuk ni. Ya, bertahun-tahun ya. Isteri senyapkan saja. Isteri senyapkan saja ni sebab apa? Mungkin sebab sabar. Ya. Yang kedua mungkin sebab perkara ni aib, ya, ataupun isteri ni tak sanggup nak berpisah, ataupun menahan ataupun memendam rasa sahaja. Ini semua macam-macam alasan lah ya. Dia berbalik kepada ni lah, pada sekarang ni maknanya itu terpulang kepada isteri. Kalau dia boleh bersabar, tak ada masalah ya. Tetapi apa yang berlaku sekarang ni biasanya mungkin dalam masa setahun ya, isteri tadi boleh bersabar ya. Sebab itu saya rujuk balik kisah di zaman Sayyidina Umar tanya kepada ya, isteri-isteri tentera Islam ni, berapa lama kamu boleh bersabar? Isteri tak ada, suami tak ada bersama dengan kamu ni. Dijawab oleh wanita-wanita Islam waktu itu, 4 bulan ya Amirul Mukminin. 4 bulan boleh, lebih daripada 4 bulan tak boleh. Maknanya pada zahirnya, pada kebiasaannya, seseorang perempuan yang telah bersuami boleh ya ditinggalkan oleh suami tanpa nafkah batin dalam tempoh 4 bulan. Ini pada kebiasaan, ukuran biasa. Ya. Mungkin ada orang boleh tahan lebih daripada itu, ataupun mungkin orang tak boleh tahan lebih daripada itu. Ya. Ini terpulang kepada individu tu. Jadi dia balik kepada individu tersebutlah. Maknanya kalau kata dah bertahun-tahun suami ni sakit, yang pertama sekali kena ikhtiar lah. Kena ikhtiar, berubat. Dalam kes depan saya yang mati pucuk tu pun saya tangguh. Saya tangguh dulu, saya kata saya tak beri tempoh dalam masa 3 bulan berubat. Tengok, tangguh kes 3 bulan. Kita tak boleh terus fasah dalam kes ni. Mahkamah tak boleh. Mahkamah kena beri tangguh sama ada 3 bulan ke ataupun 6 bulan supaya diikhtiarkan berubat. Dalam kes tadi ni, maknanya kalau senyap tu dia sabar, Masya Allah. Tetapi kalau nak ambil, maknanya kalau dah tak boleh bersabar, yang pertama ikhtiar dululah. Ikhtiar dulu. Kalau tak boleh juga, ataupun suami ni tak mau berubat, dah tahu diri tu lemah, tak mau berubat, boleh mohon fasah. Boleh mohon fasah, filekan kes di mahkamah. Sehingga jelas ya. Itu yang di segi hukum dan juga undang-undang. Jika sudah difasahkan hakim, masih adakah hak untuk bekas isteri menuntut muta'ah? Dia bab muta'ah ni boleh, tak ada masalah. Janji dia muta'ah ni begini. Makna cerai bukan disebabkan oleh pihak isteri. Tadi tu. Contoh tadi ni, suami tadi tak bagi nafkah, ataupun suami tadi ni mati pucuk, ataupun suami tak gagal menunaikan nafkah rumah tangga tadi ni. Isteri masih boleh ada hak kecuali fasah yang disebabkan oleh pihak isteri sendiri. Kalau maknanya fasah tu disebabkan oleh pihak isteri sendiri, maka isteri tak boleh tuntut fasah lah. Contoh yang dalam bab tadi ni, tertutup kemaluan tadi ni, tak boleh berjimak, tak boleh bersabar melakukan hubungan kelamin. Lepas tu nak tuntut pula muta'ah, tak boleh lah. Sebab itu perceraian disebabkan oleh kemudaratan yang berlaku di pihak isteri.
ya. Itu tak boleh, ya. Nanti perincian lanjut saya akan beri kemudian lah, insya-Allah, ya. Okey, ada soalan lain lagi ke? Sebelum ni, sekarang dah pukul 10 minit, ya. Saya buka soalan lah kot, ya. Sebelum nanti insya-Allah dalam kuliah akan datang saya akan beri kepada undang-undang dan juga kes-kes yang diputuskan oleh mahkamah. Ni insya-Allah, ya. Ramai berlaku pada orang-orang tua yang uzur hidup Silakan, macam ada kau. siapa ingin bertanya? Ya ni, saya baca yang Puan Maimun tadi ni. Ni bab yang nafkah batin tadi, ya. Ramai berlaku pada orang-orang tua yang uzur hidup macam kawan saja, ya. Jadi saya nak beri sedikit pandangan lah, ya, pada yang mungkin pangkat abang-abang, kakak-kakak daripada saya, ya, yang umur 60-an, 70-an, ya. Cucu pun dah ramai, ya. Cuma kita kena ingatlah, ya, mungkin pada orang perempuan ni okeylah, kan, dia dah menopause dan sebagainya, mungkin kehendak naluri apa tu hubungan kelamin ni dah tak ada dah ataupun terlalu kurang. Tetapi orang lelaki ni dia mungkin dia sepanjang hayat agaknya, kan, wallahu alam, saya pun tak tahu lagi, ya. Ya. Sebab itu yang ada yang berlaku kes, ya, datuk merogol cucu dan sebagainya, ya, wal iyazubillah, ya. Jadi itu pun nak kena ambil kira, ya, hadirin hadirat sekalian, ya. Sebab saya ingat ada satu kes yang berlaku di Negeri Sembilan ke, saya tak ingat, ya. Atuk dengan Wan ni bergaduh di Tanah Suci sana tu, ya. Bertengkar di Tanah Suci. Kemudian balik ke Malaysia bercerai, ya. Ma'iyyazubillah. Wallahu alam, ya. Dan banyaklah peristiwa atuk dengan Wan bercerai ni. Banyak juga kes di mahkamah syariah ni, ya. Ya, sebab mungkin atuk ni dah tak dipedulikan, ya. Yang Wan ataupun nenek ni asyik nak pergi tengok cucu saja, ya. Atuk tinggal seorang-seorang kat rumah, ya. Ni jangan, saya harap, pada saya tak sepatutnya berlaku lah, ya. Kalau maknanya macam Puan Maimun sebut ni, dah tua macam kawan saja, ya. Dia sebenarnya kadang-kadang boleh berlaku kedua belah pihak, ya. Hadirin hadirat sekalian, macam ada saudara saya, ya, salah seorang saudara saya lah, saudara dah jauh. Satu hari dia datang hari raya ni, dia datang rumah mak saya kebetulan saya beraya di kampung di Kuala Pilah, ya. Pangkat pakcik ke saya tak ingat, ya. Dah jauh, baru kahwin 2 bulan, tak sampai 2 bulan, ya. Kahwin dengan janda lah, ya. Atuk ni pakcik ni kahwin dengan seorang janda. Ni cerita nak pergi surau lah ni, jadi kawan, ya. Pakcik ingat, dia kata kahwin ni dah tua-tua ni nak teman pergi surau je lah, kata, jadi kawan, ya. Mengisi kehidupan di hari tua. Tetapi dia kata ni sebaliknya pula berlaku, ya. Kehendak naluri makcik ni, ya, luar biasa pula, ya. Pakcik ni pula dah tak boleh nak kata dah, ya. Pakcik dah tak tahan, dia kata, pakcik nak cerai, dia kata. Ini pun berlaku juga, ya. Ini kadang-kadang yalah, ini kehidupan kita ni tak ni kan, sukar diramalkan, ya. Pada hari ini maknanya sama ada di pihak lelaki atau pihak perempuan ada kelemahan masing-masing, ada kelebihan masing-masing, ya. Jadi ini saya kongsikan perkara ni, mungkin boleh jadi iktibar lah kepada kita, ya, kepada saya sendiri, ya, kepada hadirin hadirat sekalian, ya. Tambah pula kita yang dah meningkat umur ni, dah lebih 50 tahun ni, dah lebih 60 tahun, dah lebih 70 tahun. Kalau boleh kita nak kehidupan yang baik, pengakhiran yang baik di hujung usia kita, dapat kita beramal dengan ni lah, ya, dengan tenang, ya. Kita nak balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita pun mengaji tauhid, mengaji fiqh dan macam-macam lagi, ya. Jadi saya ingat itu kita ni lah, itu atas kita lah, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Kalau tak ada soalan, saya nak berhenti di sini dulu.
Tak ada soalannya? Tak ada Kak Apalah Ustaz. nanti. Tapi lah insya-Allah nanti dalam nanti insya-Allah kuliah yang seterusnya nanti Datang. saya akan kongsikan peruntukan undang-undang yang sedia ada insya-Allah, dan saya akan kongsikan kes-kes yang berkaitan dengan fasah ni. Banyak kes fasah ni, banyak ya. Antara kes cerai yang banyak di mahkamah ni adalah kes fasah, dan banyak perkara-perkara menarik bagaimana hakim memutuskan berkaitan dengan isu darar, pukul, bagaimana isu nafkah macam mana, ya. Bab isteri bekerja tak bekerja tadi tu, insya-Allah tu banyak kes, insya-Allah nanti akan saya kongsikan. Jadi hadirin hadirat sekalian, yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kelemahan dan kekurangan itu adalah daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah semula kepada pengacara majlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira Ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan terjawab persoalan-persoalan jemaah hari ini, dan bagi persoalan yang tidak dapat diberitahu Ustaz hari ini akan diberikan pencerahan oleh Ustaz pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan kita ambil iktibar dari kuliah hari ini. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, terima kasih kepada sahabat-sahabat pencinta ilmu. Sebelum menutup majlis, izinkan saya membuat sedikit ibahan kuliah esok Ustaz. Pada pukul 6.45 pagi, kuliah subuh bersama Al-Fadil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh dengan bacaan surah Yasin, doa dan tazkirah kisah-kisah dari Al-Quran. Pada pukul 9 pagi, kuliah duha bersama Al-Fadil Ustaz Rushdi Ramli Al-Jauhari dengan biografi Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pukul 2 petang, tahsin Al-Quran bersama Ustazah Helen Sukma Indah. Pada pukul 5.15 petang, kuliah asar. Siapa yang ingin bertahsin Al-Quran, kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh. Pada pukul 8 malam, kuliah maghrib bersama Al-Fadil Ustaz Imam Muhammad Nazri bin Mustaqim dengan tadabbur Al-Quran. Pada pukul 9 malam, talaki Al-Quran JNI bersama Al-Fadilah Ustazah Umairah binti Muhammad Saleh. Dan kuliah akhir kita pada pukul 9.15 malam, kuliah Isyak bersama Al-Fadil Ustaz Meja Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz dengan kitab Al-Muhimmah Al-Mawa'is Al-Badi'ah. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman dengan kuliah-kuliah yang telah disediakan. Semoga memberi manfaat kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Dengan ini saya mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang dari Allah, yang tidak baik itu dan kelemahan itu datang daripada saya sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadil Ustaz untuk membacakan tasbih kifarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم الأنبياء والمرسلين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. Tasbih kafarah dan suratul. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.